Shalom dan salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama melayani Tuhan dan beribadah. 我们向神感恩，今天我们可以一起来敬拜、赞美神以及服侍他。 Ya, tema kita pada pagi hari ini yaitu Unity in Mission. 今天早上的主题是在使命中的合一。 Saya ingin mengajak kita melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara mungkin saja di TV ataupun secara langsung melihat kumpulan angsa yang berterbangan dalam bentuk V. 亲爱的弟兄姐妹，我们可能在电视上有看过这个大雁呈V 字队形的飞翔图片。 Angsa yang berterbangan dalam bentuk V, mereka bisa berterbangan ribuan mil atau ribuan kilometer tanpa henti. 那这些大雁呢，它可以不停地飞了数千里。 Mengapa mereka bisa berterbangan dengan sedemikian jauh? 为什么它们可以飞到那么远呢？ Menurut ilmu pengetahuan yang diperoleh, jawabannya adalah karena setiap angsa di belakangnya membantu mendukung beban angsa yang di depannya. 按照专家说呢，因为每一只大雁的后面呢，它们会用翅膀来拍打支持分担前面的大雁。 Yaitu mendukung beban angsa di depannya dengan hembusan sayapnya. 它后面的大雁呢，它会用拍打的翅膀的那个气流帮助前面的大雁。 Dan ketika angsa yang di depan itu mulai lelah, 当前面的大雁开始累的时候， ia akan mundur dan angsa lain mengambil posisi terdepan. 那它会慢慢的往后退，然后呢，后面的大雁它会取代刚才的那个大雁的位置。 Mereka tidak bersaing, 它们不会彼此的竞争， mereka saling menopang. 但是呢，它们是互相的扶持的。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seharusnya gereja Tuhan juga demikian. 亲爱的弟兄姐妹，我们在教会也应当如此， Khususnya juga di dalam kehidupan bermisi. 特别是在宣教的这个领域里面， Kita tidak dipanggil untuk terbang sendirian. 我们不是被呼召单独一个飞行的， Tetapi kita dipanggil untuk terbang bersama-sama saling menopang untuk mencapai tujuan Tuhan bersama-sama. 而是呢，我们被呼召是一起翱翔来完成神的使命。 Hari ini kita akan belajar daripada doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 我们要从耶稣的祷告，耶稣为门徒的祷告来学习功课。 Di dalam doa ini Tuhan Yesus rindu agar murid-muridnya bukan hanya kuat secara pribadi, tapi bersatu dalam misi Allah. 耶稣的祷告呢，他不仅希望每一个个体呢可以强壮起来，而也要合一的心。 Oleh sebab itu kita membuka hati dan mendengarkan isi hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 那所以我们要敞开的心，我们来聆听神的心意。 Karena doanya ini adalah sebuah kesatuan bagi kita untuk menunaikan misi kerajaan Allah. 因为呢，这是神的心意来完成神的使命。 Doa ini adalah fondasi bagi semua komunitas Kristen hingga saat sekarang ini. 那这个的祷告呢，至今是成为基督徒的团体里面的一个根基。 Ada dua pilar kebenaran yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. 今天早上呢，我们会学习的一个真理有两个大的支柱，我们要学的。 Yang diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 16. 是取自于约翰福音17章6到16节。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 首先，我们先低头祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu yang menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menaati, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin berkati setiap kami, sehingga kami juga boleh bagaimana mengerti kehendak dan hati Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kebenaran yang pertama kita ambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 10. 第一个真理是在约翰福音17章6到10节。 Kita akan belajar tentang kesatuan misi berakar pada identitas kita sebagai milik Allah. 第一点呢，我们要学的是使命的合一，扎根于我们作为属于上帝的身份。 Mari kita melihat ayat 6 sampai 10. 我们来看第6到第10节。 Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 你从世上给我的人，我已将你的名写明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的。因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的，凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。 Saudara-saudari, pernahkah Anda melihat sebuah alat yang Anda tidak tahu ini alat dipergunakan untuk apa? 弟兄姐妹，你们有看过完全不晓得那个东西是怎么用的，或者是要做什 Misalnya 么？ saja alat yang Anda lihat di depan ini. 我们看一下那个前面的照片。 Anda tidak tahu alat ini biasanya dipergunakan untuk apa. 我们不晓得这个工具是用来做什么的。 Lalu Anda pergunakan untuk mencongkel sesuatu. 那你用来撬一些东西， Padahal alat ini bukan dipergunakan untuk mencongkel sesuatu. 其实呢，这个工具呢不是用来撬东西的。 Lalu datanglah seseorang yang mengetahui cara mempergunakan alat ini. 那然后呢，知道的人就来了，告诉这个工具到底是怎么 Dan 使用的， memberitahu kepada kita 然后告诉了我们。 bahwa alat ini adalah sejenis obeng untuk membuka skrup daripada jam tangan. 那这个的工具呢，其实呢是打开手表的一个螺丝起子。 Begitu kita tahu alat daripada benda ini fungsinya untuk apa, 当我们晓得这个工具的用途的时候， maka kita tidak akan salah lagi memakainya. 那我们就不会错误的使用这个工具了。 Bahkan kita mempergunakannya dengan efektif dan bermanfaat. 那是我们就可以有效并且有益的使用它。 Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. 那我们在这个的世界的生活也是应当如此。 Banyak orang hidup di sana sini bekerja, mengejar mimpi, mencari uang dan bahkan mencari pujian. 那很多人呢，就是在忙碌当中，可能在追求他们的梦想，找钱，或者是寻找别人的那个赞美、称赞。 Bahkan mereka tidak tahu apa tujuan mereka hidup dalam dunia ini. 那甚至呢，有些人不晓得活在这个世界上的意义到底是什 Bahkan 么， tidak tahu untuk apa aku diciptakan dalam dunia ini. 也不晓得我被造在这个世界上是为了什么。 Termasuk juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 甚至那些相信神的人，也 Mereka 是不 tidak 晓 tahu 得， apa tujuan hidup mereka di dalam dunia ini. 他们不晓得活在这个世界上的一个目标是什么。 Sehingga cara hidup mereka tidak berbeda dengan cara hidup orang-orang di luar Kristen. 因此呢，他们的生活跟非基督徒的生活是一样的。
Sehingga yang terjadi adalah kita mengalami frustasi kehidupan yang tidak berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. 这样子呢，造成了我们的生活呢遇到很多的挫折，这个跟非基督徒的生活没两样的。 Kehidupan mereka dipergunakan sama seperti obeng kecil ini dipergunakan untuk mencongkel sesuatu. 他们的生命呢，活的就是很像刚才的讲的那个螺丝起子，是用来撬东西的， Dan akhirnya menjadi patah. 到最后呢断掉了。 Tapi kalau kita kembali kepada pencipta kita 当我们回到创造我们的 dan 神， bertanya kepada Tuhan, untuk apakah engkau menciptakan aku? 向神问你创造我是为了什么？ Maka kita akan mengetahui identitas sejati kita. 那我们就会晓得我们的身份了。 Identitas kita sebagai anak-anak Allah. 我们的身份就是成为神的儿女， Dan dari situ kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan hidup dan sesuai dengan rancangan Allah menciptakan kita. 这样子呢，我们就回到原本的起初神创造我们的目的，然后回到神的旨意当中。 Karena Allah sendiri yang paling tahu untuk apa Dia menciptakan engkau dan saya. 因为只有神晓得为什么他要创造你和我。 Dan hanya di dalam Yesus Kristus kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya. 也只有在耶稣基督的身上，我们才会晓得我们是一个怎样的一个人。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， identitas kita bukan ditentukan oleh dunia tetapi oleh Tuhan. 我们的身份不是由世界来决定的，而是由上帝来决定的。 Saat kita tahu siapa kita, kita akan tahu panggilan kita sesungguhnya itu apa. 当我们知道我们是怎么样的一个人，我们就晓得我们被呼召的一个目的。 Identitas di dalam Kristus itulah yang akan membawa arah, makna, dan kekuatan hidup kita. 在基督耶稣里的那个身份呢，会带来生命的一个方向、意义以及力量。 Dengan demikian kita mengerti bahwa kita diciptakan, ada fokus, ada sasaran yang hendak kita tuju. 这样子呢，我们晓得我们被创造呢是有一个目标可循 Tuhan 的。 Yesus menyebut para muridnya sebagai milik Bapa yang diberikan kepadanya. 耶稣他称的门徒是天父所赐给他的一个产业， Ini adalah sebuah dasar kesatuan. 这个是一个合而为一的一个根基。 Engkau dan saya adalah milik Kristus. 你和我是属于神的， Kita sama-sama adalah milik Kristus. 我们一体的是属于基 Kita adalah 督的。 umat yang dikasihi oleh Allah. 我们这些信徒呢是神所爱的信徒。 Kita telah dipanggil daripada dunia ini 我们从这个世界被呼召出来， untuk bersekutu bersama-sama. 一起来团契。 Namun kita bukan hanya dipanggil keluar dan bersekutu bersama-sama. 我们不只是被呼召，然后一起团契而 Tetapi 已。 kita juga diutus keluar. 然后呢，其实我们还有被差派出去的， Diutus ke dalam dunia ini. 被差派到这个世界上。 Inilah tujuan keberadaan kita dalam dunia ini. 所以呢，这个就是我们在这个世界上的存在的一个意义， Yaitu untuk menjadi saksi Kristus. 就是成为基督的一个见证人。 Identitas yang bersama inilah yang menyatukan kasih karunia dan panggilan kita untuk bermisi. 就是这个的共同的一个身份，使我们在恩典中呢，合而为一。 Kita sudah sering mendengar kesaksian seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor. 我们常常听到一位宣教师叫做戴德生。 Hudson Taylor meninggalkan kenyamanannya di Inggris untuk hidup seperti masyarakat di Tiongkok demi menjangkau mereka dengan Injil. 那戴德生呢，离开英国的这个安逸的生活的，为了用福音来接触中国人，他选择过当地相同的一个生活。 Dia menghapus batas budaya demi menegaskan satu hal, kita semua adalah milik Kristus. 他打破了一个文化的一个界限，他要强调一件事情，就是我们是属于基督的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Apa rahasia Hudson Taylor meninggalkan kenyamanannya di Inggris dan pergi ke Tiongkok yang waktu itu negaranya masih miskin? 那有什么秘诀呢，使得戴德生他愿意离开英国，到当时
中国还是很穷的 Dan 时候， juga banyak misionaris-misionaris yang meninggalkan kenyamanannya pergi ke daerah-daerah pedalaman. 也很多宣教师呢，他离开他安逸的生活，进到偏远地区来 Dan 传福 bahkan 音， mengorbankan nyawanya. 甚至呢，他愿意牺牲他们自己了， Karena mereka tahu Injil adalah segala-galanya. 因为他们晓得福音胜过一切。 Kalau Injil sudah mereka ketahui itu adalah segala-galanya, maka pengorbanan apapun mereka rela melakukannya. 当他们知道福音胜过一切，他们就愿意抛开一切，牺牲 Karena 自己， inilah mereka meneladani Yesus Kristus. 因为他们是效法的耶稣基督。 Inilah sebagai aplikasi gereja-gereja sekarang ini. 那这个呢，是在每个教会的必须实践的事情。 Di era sekarang ini banyak gereja menghadapi tantangan identitas. 那在现今的那个时代，许多的教会面临的这个身份认同的一个挑战。 Pada saat saya pelayanan di Pekanbaru, 当牧师在北干侍奉的时候， ada seorang majelis gereja berbicara kepada saya 有一位执事向牧师说道， bahwa dia diajak oleh temannya yang dari gereja lain 他说有来别的教会来邀请那位执事， untuk mengajak majelis saya, yuk kita sama-sama buka gereja yuk. 那一起跟那个北干本教会的执事来开教会。 Alasan membuka gereja adalah 他的理由开拓教会是 Tong Kim sinh li pai zhou liao, 现在的生意太难做了， walang kui le pai teng ya. 我们来开一间教会吧。 Jadi bukan tidak mungkin orientasi membangun gereja bukan lagi untuk memberitakan Injil. 所以呢，有一些开教会、开拓教会，不是真正的是为了传福音， Tetapi untuk cari duit. 而是呢去赚钱。 Dan saya melihat juga ada gereja-gereja dibangun bukan mulai dari memberitakan Injil. 那我也看到有一些的教会被建立，不是以传福音为基础， Tetapi mengambil jemaat gereja lain pindah ke gereja dia. 而是呢他们会邀了其他教会的会友来到他们的教会。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Gereja telah kehilangan identitas dia. 那教会已经失去他们真正的一个身份了。 Banyak gereja juga mengejar pertumbuhan institusional secara lembaga. 那很多的教会呢，他们也希望呢拓展机构型的教会， Tetapi kesetiaan di dalam panggilan Kristus sepertinya sudah dilupakan. 但是忠心于的那个呼召已经渐渐的退去了。 Kita harus menyadari sebuah prinsip di dalam bergereja. 我们要了解在创建教会的一个原则， Bermisi bukan sebuah pilihan. 宣教不是一个选择性的， Bermisi adalah identitas kita adalah milik Kristus. 宣教呢是一个我们属于基督的一个身份证明。 Bila gereja tidak bermisi, 如果教会没有宣教的话， suatu hari gereja ini pasti akan menutup pintu. 总有一天那间教会肯定会关闭倒 Dan 闭。 ini bisa kita lihat di gereja-gereja di Eropa. 我们可以看到欧洲的各个的教会， Gereja-gereja yang mewah, gereja-gereja yang dibangun sedemikian luar biasa, akhirnya dijual. 美轮美奂的那个教会，渐渐的一间一间的关门了， Ya, dijual menjadikan masjid. 然后它卖掉，然后当做变成一个清真寺了。 Ada juga gereja dijual jadi wihara. 那有的是变成庙宇， Ada lebih celaka lagi gereja dijual jadi klub 有 malam. 一些呢更夸张的，就是变成夜总会了。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 因此，亲爱的弟兄姐 kita 妹， harus bagaimana mengetahui kita ada milik Kristus yang punya identitas dipanggil untuk bermisi. 我们要了解，我们是属于基督，被呼召是要来传福音的。 Dan kesatuan yang kita miliki itu kesatuan bukan hanya dalam arti dalam satu profesi baru kita bisa bermisi. 在这个的宣教的那个合一呢，不是因为我们是同一个
一个职场的， Kesatuan kita bermisi karena kita sama-sama adalah miliknya Tuhan. 我们出去宣教呢，是因为我们一样是属于上帝， Berasal daripada Tuhan yang sama. 是来自于同一个上帝。 Oleh sebab itu kita yang punya profesi sebagai ibu rumah tangga saja pun bisa dipanggil untuk bermisi. 因此呢，成为一个家庭主妇呢，您也可以宣教。 Kita yang bekerja sebagai karyawan, kita pun bisa dipanggil untuk bermisi. 我们成为公司的职员呢，也可以被呼召去宣教 Kita 的。 yang bekerja sebagai guru, kita juga bisa dipanggil untuk bermisi. 身为教师呢，我们也可以被呼召出去传福音。 Karena salah satu identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan bermisi. 因为我们成为神儿女的其中一个身份呢，就是要宣教。 Oleh sebab itu mari kita bersehati, bersatu untuk pergi bermisi. 因此呢，我们要同心合一，一起出去传福音。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， kesatuan misi teruji saat kita hidup di dunia, namun bukan milik dunia. 当我们活在这个世界上，却不是属于世界上的时候呢，我们的使命的合一就会受到考验。 Saya ulangi poin kedua ini. 我再强调第二点， Kesatuan misi teruji saat kita hidup dalam dunia, namun bukan milik dunia. 当我们活在这个世上的时候，却不是属于世界的时候，我们的使命的合一就会受到考验。 Ayat 11 sampai 16. 11到16节， Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。我与他们同在的时候，你因你所赐给我的名保守了他们，我护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。现在我往你那里去，我还在世上说的话，是叫他们心里充满我的喜乐。我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不是属世界，正如我不是属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。 Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, 在耶稣教导门徒的那个祷告里面， di dalam isinya kita mendengar atau melihat ada sebuah kalimat yang mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. 我们知道的不要带到那个试探里面， Jauhkan kami daripada yang jahat. 脱离一切的罪恶。 Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, 当耶稣教导这个祷告的时候， Tuhan Yesus secara pribadi pun berdoa kepada Allah Bapa doa yang sama. 耶稣自己
祷告的时候呢，也是这样子的祷告的。 Supaya Allah Bapa dapat melindungi murid-muridnya daripada yang jahat. 好叫天父呢可以保守门徒们远离一些的恶者。 Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa yang demikian dan bahkan dia melakukan doa yang demikian? 为什么耶稣教导这样子祷告，他也是如此这样子祷告的呢？ Karena Tuhan Yesus tahu pelayanan di dalam dunia, khususnya dalam bermisi di dalam dunia ini begitu banyak tantangan, hambatan dan pergumulan yang akan terjadi. 因为耶稣知道了，在这个世界上的一个宣教的会遇到很多的挑战。 与一些的困难。 Itu artinya supaya Tuhan Yesus mengharapkan kita tetap berada di dalam dunia ini. 所以呢，神希望我们仍然在这个世界上， supaya kita tidak dijauhkan daripada dunia ini. 让我们也不要远离这个世界。 Namun ketika kita berada di dalam dunia ini, 但是呢，当我们在世界的当中， kita dijaga daripada yang jahat. 那我们是被保守的，远离那些恶者。 Di dalam dunia ini begitu banyaknya ketidakadilan. 在这个世界上呢，很多是不公平的， Ada kompromi moral yang terjadi. 也会常常发生那个道德一个妥协， Ada pencobaan-pencobaan dunia yang senantiasa menguji kita. 常常在这个世界上呢会考验我们。 Namun kesatuan kita ditunjukkan justru ketika kita setia dan saling menopang di tengah-tengah badai. 在这个的暴风雨当中呢，我们仍然合而为一了。 Mari kita melihat Bapak Gereja kita John Wesley di dalam pelayanan. 我们来看卫理公会的一个榜样，约翰卫斯理的这个事工。 John Wesley tidak hanya berkhotbah di atas mimbar. 约翰卫斯理呢，他不只是在讲台上的那个服侍， John Wesley keluar daripada gereja, dia pergi ke daerah pertambangan untuk berkhotbah bagi buruh, bagi para tahanan dan bahkan anak-anak jalanan. 那约翰卫斯理呢，他出去的教会外面，他关怀那些工人以及囚犯，还有街头的这些儿童。 Dia membentuk juga kelompok-kelompok cell group untuk saling mendukung untuk hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang rusak. 他也在他建立的小组，好像让在这个的破坏的这个事件呢是彼此扶持的。 Pada saat saya ikut sebuah pembinaan di Singapura, 当我参加在新加坡参加一个培训的时候， ada seorang pembicara berasal dari Medan. 那有一个讲员是来自于棉兰， Dia dulunya sekolah di PKMI 2. 他以前呢是卫理二校的一个学生。 Dan dia di Indonesia membangun sebuah gereja dan komunitas yang bernama Abalov. 那他的建立在印尼呢建立一个教会，一个叫做阿巴洛夫。 Nah, nama pendetanya pendeta Eddie Leo. 那他的名叫 A.D. Leo。 Ketika kami berkomunikasi waktu itu, 当时呢我们在聊天。 ini terjadi belasan tahun yang lalu di Singapura. 那这个是10几年前发生了一件事情。 Ketika saya berbincang-bincang dengan dia, 当我跟他交流的时候， dia memberitahu kepada saya disekolahkan di sekolah metodis. 他告诉牧师，他是在卫理二校求学的。 Dan sekarang ini saya juga menerapkan apa yang metodis ajarkan. 他说呢，他在那个卫理所受到的那个培训呢，他就是执行出来， Yaitu membangun cell group yang ada. 就是建立了小组， Maka ada muncul seperti komunitas pria sejati. 那就是有了那个真男人的一个团体。 Lalu dia memberitahu saya sebuah kalimat yang mungkin menegur saya waktu itu. 那他说了一句话，可能是在提醒我一件事。 Ya, kita tahu Abalov itu berkembang sangat pesat sekali. 我们知道阿巴洛夫的那个成长的速度非常的快。 Lalu dia memberitahu kepada saya. 那他告诉我， Saya menerapkan cara metodis di dalam gereja saya. 我把那个卫理教会所教的在我的教会执行出来。 Tapi saya perhatikan gereja metodis sendiri tidak melakukannya. 但是呢，我观察了之后呢，我发现卫理公会没有做。
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， benar sekali banyak gereja-gereja metodis tidak melakukan seperti apa yang John Wesley lakukan. 确实很多卫理公会的教会没有去执行约翰卫斯理的教导。 Saya sudah sering bertanya kepada jemaat, 我常常问了那个弟兄姐妹， apa ciri khas daripada gereja GBI? 那伯大尼的那个教会有什么特色？ Ketika kita mendengar kata GBI atau karismatik, maka kita melihat puji-pujian mereka bagus. 那讲到伯大尼教会或者是领恩派呢，我们就会想到他们的敬拜赞美。 Ketika kita mendengar gereja reform, 当我们听到归正福音教会， maka kita langsung teringat gereja reform doktrinnya yang luar biasa. 我们就知道他们的那个教义是很了不起的。 Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan metodis, banyak jemaat metodis termasuk majelis metodis tidak tahu ciri khas daripada gereja metodis itu apa. 但是呢，也不少的卫理公会里面的传道牧师，甚至那个执事都不晓得卫理公会的一个特色是什么。 Sehingga yang terjadi menjadikan gereja metodis seperti bunglon. 那变成呢，造成卫理公会的教会呢，就很像变色龙一样， Melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan 那就是做了应当不该做的事情， dan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. 反而呢去做不该做的事。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹， gereja metodis memiliki ciri khas seperti apa yang dilakukan semangat John Wesley, memberitakan Injil dan melalui pelayanan cell group. 那我们卫理公会的一个特色呢，就是约翰卫斯理的那个精神，建立小组出去传福音。 Dan inilah yang kita terapkan selama saya menjadi gembala sidang di GMI Gracia Merak Jingga ini. 这个就是牧师成为驻场牧师所做的事情。 Ketika pendeta Dewi Anggraini menyerahkan jabatan gembala sidang ini kepada saya, 当这位牧师卸任的时候，把这个棒子交给尤牧师， dan masukan-masukan daripada hamba Tuhan seperti pendeta Edi Leo itu menginspirasi pelayanan saya. 那很多一些的神的仆人呢，其中一个就是 AD Leo，就给我的一些的启发。 Oleh sebab itu mengapa selama belasan tahun ini kita melakukan pelayanan cell group? 所以为什么在这个十几年里面呢，我们去做了那个小组这个事工？ Dan melalui pelayanan cell group ini kita juga membuka ladang-ladang pos pelayanan yang baru. 那透过的小组的我们的教会开拓了很多的那个布道所。 Bapak Ibu Saudara tahu ada berapa pos pelayanan gereja kita? 大家知道本教会开拓了几所的布道所吗？ Ada berapa? 有几所？ Gratia ada berapa pos pelayanan? 恩典堂有开拓了几间的那个布道所？ Ada berapa? 有几间？ Baik. Ada berapa? Ada berapa? 有几间？ Bapak Ibu Saudara sepertinya tidak peduli terhadap metodis. 好像大家没有去关注卫理。 Kita ada 12 pos pelayanan. 我们已经开拓了12间的布道所， Dan 3 sudah menjadi jemaat mandiri. 那三间呢已经变得自立的教会， Titik Kuning, 地利姑宁、 Sekadau, 斯嘎道， dan Negara. 还有那个啦。 Sekarang ada 3 jemaat persiapan. 那现在呢还有3间的那个准会堂， Cemara Asri, 这马拉阿斯利、 Kampung Baru, 甘蒙巴路， Tanjung Balai Karimun. 还有丹中巴莱卡里门。 Dan Cemara Asri tahun ini akan menjadi jemaat penuh. 那这马拉阿斯利呢，今年呢他们将会成为自立 Dan kita 教会。 masih ada 6 pos pelayanan. 我们还有6间的布道所， Ya, Metodis 2, 卫理二校、 ya, Pinang Baris, 槟榔巴利斯、 Pulau Boru, 布劳布鲁、 Teluk Stimbul, 德鲁西丁布、 Batam, 巴当， Tanjung Pinang. 还有丹中槟榔。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Ketika kita membuka pos-pos pelayanan di daerah Medan ini, 当我们在棉兰地区开了布道所， melalui cell group yang ada. 是透过本教会的小组。 Ketika kita memulai pelayanan pos PI di Asia Megamas, 当我们开始在阿西亚 Megamas 开布道所的时候， cikal bakal daripada jemaat negara. 这个是现在内加拉的那个自立的教会。 Kita mengutus beberapa cell group di sana. 我们差派了几个的小组， Dengan demikian kita bukan persiapkan fasilitas saja,
我们不仅是硬体设备的为他 kita 们 juga 准备， mempersiapkan SDM 我们也为他们准备了人力资 yang 源， bisa jadi liturgis, 会主理的领 yang 会， bisa jadi penyambut tamu, 可以招待的童工， yang bisa bantu kumpul persembahan. 可以收线的 Ya 童工， mungkin juga ada yang bisa jadi pianis. 可能是成为那个键盘手、诗琴。 Kemudian bukan hanya itu. 不仅如此， Ketika mereka sudah melayani di sana, 当他们在那边服侍的时候， ada sebagian yang tidak kembali kemari. 有一些已经没有回到本教会 Tetapi 了， mereka boleh terus bertumbuh di sana. 他们仍然在那间的布道所不断的 Ketika 成 kita 长。 mengirim lebih kurang 10-15 orang. 那当我们差派10到15位童工， Sekarang yang beribadah sudah lebih dari 100 orang. 现在呢已经超过100位的， Demikian juga Ayolah. kita lakukan di Cemara Asri. 在这马拉阿斯利也是如此。 Ya, sekarang yang beribadah juga sudah rata-rata hampir setiap minggu 2 ibadah 100 orang. 那两堂呢那边大概加起来的200多位。 Dan mereka di sana mungkin aja ada 10 yang tidak lagi kembali. 那在那边大概有10几位的童工没有回来了。 Demikian juga pos pelayanan yang lainnya. 那其他的那个布道所， Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika SDM ini keluar, 当这里的人力资源出去的时候， dana persepuluhan mereka tidak lagi ke gereja kita. 那边的那个11奉献呢已经没有回到 Persembahan 教会了。 mereka sudah fokus ke pos-pos pelayanan yang ada. 那他们的奉献呢已经专注于在当地的那个布道所。 Dengan demikian GMI Gracia mengutus bukan hanya hamba Tuhan tapi juga pribadi jemaat kita keluar. 那恩典堂不只是差派传道牧师，而我们本堂的那个会友也被差派 Bukan 出 hanya 去。 kita mengeluarkan dana untuk membangun infrastruktur, 我们不仅 menyewa infrastruktur, 出钱来为他们准备的硬体设备 kita，mengizinkan juga jemaat kita yang selama ini beribadah di tempat kita untuk bertumbuh di sana. 那我们也允许在我们本堂的会友呢在那边开拓， Untuk melayani di sana. 在那边服侍。 Kita juga membiarkan persembahan persepuluhan, persembahan harian tidak lagi ke gereja kita tetapi ke gereja di pos-pos pelayanan. 他们的奉献也不会归回本堂的，是用在他们当地的教会了。 Kalau saya mau hitung untung-untungan, 如果牧师他要斤斤计较的话， kalau saya mau hitung milik saya, milikmu, milik saya, 当我要斤斤计较，那个是属于我的，那个是属于你 maka saya 的 tidak 时候， akan berpikir untuk melakukan hal yang demikian. 我就不会这样子有这样的 Tetapi 想法。 oleh karena saya mengerti ini milik Kristus, 因为牧师晓得这个是属于基督的， jiwa-jiwa ini adalah milik Kristus. 这些的灵魂是属于基督的。 Inilah panggilan bagi kita sebagai hamba Tuhan. 这个就是身为神仆人的一个 Memiliki 呼召， pikiran bermisi, 就是有一个宣教的一个想法， bukan untuk mengejar jabatan. 而不是去追求这个职位。 Kesempatan ini saya mengutarakan isi hati saya. 那透过这个机会呢，我说的我的心声。 Bulan 10 ada pemilihan bishop. 在10月有会度的这个选举， Ya, saya juga bisa dicalonkan jadi bishop karena sudah lebih kurang 15 tahun di dalam pelayanan sebagai pendeta. 牧师其实有机会可以出来选。 Banyak orang bertanya, apakah kamu siap untuk jadi bishop? 那您是否已经准备当那个会度了呢？ Saya hanya mengatakan sebuah kalimat. 我说了一句话： Kalau Tuhan kehendaki saya jadi bishop, saya akan jadi bishop. 如果神允许要我当会度，我就 Tapi 当 kalau 会度 Tuhan tidak menghendaki, saya tidak mau kampanye. 但是如果神不要来讲的话呢，我不会 Saya 拉 juga tidak 票， mau mempengaruhi orang-orang untuk memilih saya. 我不会去影响别人来投我一票。 Dan saya tidak punya ambisi jadi bishop. 我没有野心成为会度， Karena prinsip firman Tuhan saya pegang erat-erat. 因为牧师握住神话语的一个原则。 Siapa yang setia pada perkara kecil, 那谁忠心于小事， Tuhan yang akan mempercayakan perkara lainnya kepadanya. 神将会把其他的事情交给 Jabatan 他。 dalam pelayanan tidak perlu diperebutkan. Jabatan dalam pelayanan tidak perlu diperebutkan. 在事工的那个职位不需要去抢夺的， Jabatan dalam gereja tidak perlu diperebutkan. 在教会的职位也不需要去夺。
Karena 我 ini 抢， pemberian daripada Tuhan. 因为这个是神 Saya 所 juga 赐的。 menghendaki pemilihan bishop yang baru ini bukan oleh hasil kampanye dan mempengaruhi orang-orang lain. 希望今年的那个选会度的，不是因为拉票的所赢的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini adalah gereja Metodis. 这个是卫理公会， Kita harus memiliki semangat daripada John Wesley di dalam pelayanan gereja Metodis. 我们要在卫理公会的教会要有约翰卫斯理的精神。 Karena Bapak gereja kita John Wesley menaati firman Tuhan dengan baik. 因为创办卫理公会的，他是忠心于神的话。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kita melayani di gereja di tempat ini. 因此呢，各位在这个教会一起服侍的 Berapa 同工 banyak 们， kesempatan-kesempatan yang kita pergunakan untuk memberitakan Injil. 我们用了多少的那个机会来传福音呢？ Tugas kita menaburkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. 我们的职责呢，就是不断的撒种子。 Setiap kali ada Cap Gome, Chung Chiu Jie, kita pergunakan momen ini untuk memberitakan Injil. 那可能在这个中秋节等活动呢，我们就是办布道会。 Jumat Agung yang lalu kita mengadakan KKR di Kompleks Malibu. 那上一次的那个受难节呢，我们在马里布社区开了一个小小的布道会， Melalui cell group yang ada. 透过那边的小组， Ada 70-an orang yang hadir. 约有70多位参加， 30% diantaranya belum percaya kepada Tuhan. 大概有占了30%呢是非 Kita 基督徒。 pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya 我们就好好的利用这个机会 untuk memberitakan Injil. 来传福音。 Ada yang angkat tangan, 有人举手， banyak yang tidak angkat tangan. 很多不举手。 Tugas kita hanya menaburkan benih firman Tuhan. 我们的责任是撒种子。 1 Mei ini Persekutuan Pria akan mengadakan acara di sebuah ladang. 那5月1号呢，有一个活动是在户外休闲那个地方， Ada lebih kurang 30-an orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. 大概有30几位未信主。 Kita akan pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya 我们会好好利用这个机 untuk 会 memberitakan Injil. 来传福音。 Ketika saya mendorong setiap jemaat untuk bermisi dan memberitakan Injil, 当我鼓励每位弟兄姐妹传福音的时候， saya pribadi pun pergi memberitakan Injil secara pribadi. 牧师个人呢也自己会出去 Kadang Anda 宣 bisa 教。 bertemu saya di kedai kopi sedang berbincang-bincang dengan mereka yang belum percaya pada Tuhan. 那可能会在那个咖啡馆看到跟别人正在聊天，这个是在 Kadang-kala 传福 saya 音。 bawa mereka ke kantor saya untuk ngobrol-ngobrol, memberitakan Injil pada mereka. 有时候我会邀请到我的办公室呢来跟他们聊天传福音。 Bahkan saya kadang-kala mengadakan konser mini untuk memberitakan Injil kepada mereka. 有时候呢，我会办一个小型的音乐会，为了传福音。 Hal ini bisa dibuktikan daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di Merak Jingga ini. 那这些牧师所说的，可以问看其他的那个教牧同工。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau kita mengerti kita dipanggil identitas kita sebagai anak Allah adalah bermisi. 如果我们晓得我们被呼召，知道我们的身份是宣教的话， Memberitakan Injil bukan hanya tugas hamba Tuhan. 传福音不只是教牧同工的责任， Setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil. 每一个人个体是被呼 Kita 召的。 sebagai pengurus gereja, 我们成为教会 kita 的干 sebagai 部， majelis gereja, 成为教会的执 kita 事， sebagai gembala sidang gereja, 成为教会的教牧同工， kita sebagai hamba Tuhan, 牧师传道， kita sebagai DS, 成 DS 教区长， 教区长， bahkan sebagai bishop sekalipun. 包括成为会度， Tugas utama bukan jabatan. 主要的他的目的不是在职位上， Tugas utama memberitakan Injil. 主要的目标就是传福音， Tugas utama bukan suruh orang memberitakan Injil. 不是叫下面的人去传， Tugas utama sendiri pun harus memberitakan Injil. 我们个人也要踏出去 Saya 传 melihat 福音。 banyak orang sudah punya posisi jabatan tertentu, dia sendiri tidak beritakan Injil, dia suruh orang beritakan Injil. 有一些人，我看到他们已经在有一定的那个地位了，他
自己本身没有出去，而叫下面的人出 Mulut 去。 keluar bermisi, tapi sendiri tidak pernah keluar memberitakan Injil. 口头不断的说，传福音、宣教、而他自己都不踏出一步。 Ya Tuhan berbelas kasihan. 愿神赐下他 Oleh 的怜 sebab 悯。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 因此，亲爱的弟兄 kita 姐 harus 妹， mengerti identitas kita adalah milik Kristus. 我们要知道我们的身份是属于基督， Dan kita bukan milik dunia ini. 我们不是属于世界。 Apa yang menjadi ciri khas milik dunia, pribadi yang menjadi milik dunia? 那个人是属于世界的，是有哪些的特征呢？ Yang pertama, 第一点， mengejar kesenangan dan kepentingan pribadi lebih daripada kehendak Allah. 他是追求个人的利益享乐，胜过于遵行神的旨意。 Yang kedua, 第二点， menolak kebenaran firman Tuhan bukan karena ketidaktahuan, tetapi ketidaktaatan. 拒绝神话语的真理，不是因为无知，而是因为不顺服。 Tiga, 第三， tidak tunduk kepada Tuhan tetapi hidup sesuai standar dunia, mengejar apa yang dikejar dunia. 不顺服神，而是按照世界上的标准而生，追求世界上所追求的事物。 Tetapi sebaliknya pribadi yang menjadi milik Kristus, 相反的，属于基督的一个个体， dia akan hidup mengasihi apa yang Kristus kasihi. 他一定会爱基督所爱的， Menaati apa yang Tuhan perintahkan untuk ditaati. 顺服神所吩咐要顺服的事情。 Itulah perbedaan kita ini milik dunia atau milik Kristus. 这个就是可以看到，我们是属于基督，或者是属于世界的。 Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. 听到行道的人有福了， Dan menjadikan gereja kita gereja yang bermisi. 把我们的教会成为宣教的一间教 Dan 会。 ini tidak bisa mengandalkan hamba Tuhan saja. 这件事情不能只靠着神的仆人， Mari kita bersatu bersama-sama untuk mengemban misi yang daripada Tuhan. 我们要一起同心合一的来传福音。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Hamba-Mu secara pribadi juga bersyukur boleh bersama-sama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat, melayani di gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, kami berusaha bisa menaati dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun ada begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya pencobaan, begitu banyaknya kesulitan yang akan kami hadapi. Tetapi ketika kami mendahulukan Tuhan, mendahulukan Injil di atas segala-galanya, kami rela untuk menghadapi segala pencobaan yang ada, menghadapi segala kesulitan yang ada. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah semangat bermisi ini tetap hadir di gereja-Mu sampai kapanpun juga. Dan siapapun yang memimpin gereja ini, Tuhan, biar Tuhan pakai. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.